Ah, boleh record setengah jam je jadi je. Okey. Baik, tak apa. Ini maklumat-maklumat penting Baik. Okey. So dia rumah dia berkelompok begini. Dia sekelompok di kawasan ini. Okey. Kemudian sekelompok lagi di kawasan ini. Okey. Di kawasan ini. Okey. Dan juga mungkin sekelompok lagi di kawasan ini. Okey. So yang ini dikatakan berkelompok. Nampak tak perbezaan pola pertempatan? Nampak tak perbezaan pola pertempatan? Berpusat, berjajar, berselerak, berkelompok. Boleh faham? Biasanya kalau berpusat ni dekat mana cikgu? Okey, berpusat ni biasanya dekat pekan ataupun di bandar. Okey, pekan di bandar. Ataupun kalau katakan kawasan berjajar ini, biasanya berjajar di kawasan-kawasan kampung lah. Betul. Macam Kuala Lumpur, betul. Okey, di kawasan kampung, okey, ataupun di kawasan biasanya di kampung lah, okey, ataupun di kawasan taman. Okey, taman pun boleh juga. Kawasan taman dia berjajar. Okey. Ataupun juga yang berselerak ni memang kawasan yang kampung lah, kampung di hulu-hulu sikit kan. Kampung lama. Itu memang pertempatan dia berselerak. Tapi kalau berkelompok special sikit. Berkelompok ni biasanya terdapat di kawasan felda ataupun dikatakan sebagai penempatan terancang. Okey, penempatan terancang felda nanti berkelompok. Biasanya di sini felda 1, felda 2, felda 3, macam tu. So itu penempatan terancang. Kat Malaysia ni memang ada keempat-empat pola pertempatan. Okey, boleh faham? Boleh faham pola pertempatan? Apa maksud felda cikgu? Okey, felda ni apa? Felda ni sebenarnya adalah merujuk kepada perkataan Federal Land, Land Development, Development Authority. Okey, Federal Land Development Authority, so short form dia adalah FELDA. Okey, FELDA. Dan FELDA ni biasanya adalah kawasan-kawasan yang dibangunkan untuk peneroka menjalankan pertanian seperti kelapa sawit dan getah. Dan ini banyak di Negeri Pahang, Negeri Sembilan, Kelantan, Perak. Itu banyak kawasan-kawasan FELDA lah. Kawasan untuk pertempatan bagi projek pertanian kelapa sawit dan getah. So itu FELDA. FELDA tu adalah agensi lah, agensi kerajaan. Agensi kerajaan. Okey. Boleh faham? Ada siapa kat sini yang tak faham? Ada siapa sini yang nak tanya tentang pola pertempatan? Okey. Ada siapa yang tak faham? Okey, boleh faham Okey, baik. So itu berkaitan dengan pola pertempatan. So, kalau diberikan soalan ini tadi, kamu boleh beri maksud pola pertempatan. Contohnya berpusat. Berikan contoh. Okey, Pekan Gertak Unggul. Okey, kemudian ada tak pola pertempatan lain? Tak ada. Tak ada okey, jadi itu kita boleh nampak. Okey, so di sini saja kamu telah berikan 1, 2, 3 dan juga 4. Maknanya ada 4 item kamu boleh cerita. Bentuk muka bumi, pandan darat fizikal, pandan darat budaya dan juga pola pertempatan. So banyak sebenarnya. Okey. Cuma mungkin kamu tak biasa menjawab. Okey. Boleh faham? Kalau dapat peta ni, okey, kalau diminta ulaskan, okey, ulaskan macam ni. Bentuk muka bumi. Okey, kemudian kalau kamu boleh cerita tentang kegiatan ekonomi, boleh cikgu? Boleh. Ceritakan tentang kegiatan ekonomi. Macam mana nak cerita kegiatan ekonomi cikgu? Tak susah. Kamu tengok apa yang ada di peta itulah. Iaitu kalau kamu lihat, okey, ada banyak getah di sini. Bermakna okey, kebanyakan penduduk ini bekerja sebagai penoreh getah. Okey, dan juga di sini ada banyak kelapa sawit. Okey, penoreh getah dan juga okey, iaitu pekerja di ladang kelapa sawit. Itu dua. Kemudian juga bekerja sebagai pesawah padi.
Okey, maknanya pesawah padi. Okey. Kemudian ada sebahagiannya bekerja. Ya, betul. Getang atau kelapa sawit adalah tumbuhan ataupun tanaman penting di Malaysia. Terpentinglah di Malaysia, getah dengan kelapa sawit. So, itu pekerjaan dia. Ada pekerjaan lain ke cikgu? Ada. Ada juga sebahagiannya bekerja sebagai kaki tangan awam, iaitu kaki tangan kerajaan. Macam mana cikgu? Kaki tangan kerajaan? Ada. Iaitu kaki tangan kerajaan siapa? Tu yang bekerja di balai polis. Ni BP balai polis. Kemudian yang bekerja di sekolah. Sekolah. Nampak tak? Itu adalah kaki tangan awam. Ni WP. Okey, wakil pos juga boleh diterima lah. Tapi biasanya sekolah, balai polis, orang yang bekerja di balai polis dan sekolah itu adalah kaki tangan awam. Itu kegiatan ekonomi. Nampak tak? Banyak boleh cerita daripada satu peta yang diberi. Jadi kamu kena kreatif, kena ingat balik apa yang aku boleh cerita daripada peta-peta ini. Nampak tak? Okey. Boleh? Tak susah pun sebenarnya geografi. Cuma mungkin kamu tak biasa kot menjawab soalan-soalan seperti ini. Okey? Tak biasa menjawab. Nak buat ayat macam mana cikgu? Nak buat ayat tak susah. Tengok kepada, macam biasa, tengok kepada peruntukan markah. Tengok kepada peruntukan markah. Kalau markah 4, berilah 4. Kalau markah 6, berilah 6. Kalau markah 8, berilah 8. Sebagai contoh, okey, soalan seperti, kita tengok geografi fizikal, seperti bahagian C ni. Okey, macam ni kan. Okey, nampak tak? Okey, jawab mana-mana 3 soalan ni. Okey. Senaraikan 4 kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi terhadap alam sekitar. Okey. Senaraikan 4 kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kita tahu kepentingan tu maksudnya apa? Iaitu faedah tumbuh-tumbuhan semula jadi terhadap alam sekitar. Banyak. Okey, antaranya sebagai okey, mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okey, contohlah kita boleh tulis kat sini. Okey, seperti mengekalkan keseimbangan ekosistem. Kemudian yang kedua, yang kalau ada poin 1, 2, 3, 4 terus bagi poin. Tak perlu nak buat ayat. Tak perlu. Macam biasa kalau ada 1, 2, 3, 4 tak perlu buat poin. Okey, tak perlu buat ayat, terus bagi poin. Mengekalkan keseimbangan ekosistem. Kemudian juga okey, kita kata sebahagian daripada sebahagian daripada rantaian makanan. Okey, rantaian makanan. Okey, kemudian juga kamu boleh buat tumbuh-tumbuhan semula jadi juga boleh dibuat sebagai apa? Sebagai kawasan tadahan hujan. Betul. Okey, kawasan tadahan hujan. Okey, dan juga menjadi apa? Sumber ekonomi. Penduduk setempat. Penduduk setempat pun boleh juga. Okey. So, ini adalah kita katakan sebagai kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Tapi yang B ni macam nak jawab cikgu? Dia kata huraikan kesan negatif. Kesan negatif kesan negatif kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. So apakah kesan dia? Ingat dia minta kesan. Kesan kesan negatif kegiatan manusia. Baik, kita tahu antara kesan negatif. Mula-mula sekali kamu kena cerita kegiatan manusia apa? Kegiatan manusia apa? Kegiatan manusia seperti apa? Seperti kita tahu antaranya pertanian.
kemudian juga pembalakan. Dan satu lagi apa? Pertanian, pembalakan dan juga pembukaan tanah untuk apa? Untuk pertempatan. Ini kesan negatif lah. Okay, pengkuarian pun boleh juga. Jadi buat ayat macam biasa. Okay. So daripada tiga-tiga ni, kenapa ambil tiga cikgu? Sebab macam biasa, kalau kamu nak jawab, kena tengok kepada peruntukan markah. 6 markah. Okay, 3 fakta, 3 huraian. Sama je. 3 fakta, 3 huraian. Okay. Sebagai contoh, kalau macam cikgu ambil ni okay, iaitu kesan negatif. Okay, kesan negatif. Okay, kegiatan manusia. Okay, manusia, cikgu terus kepada akibat. Akibat pertanian. Akibat aktiviti pertanian. Okay, adalah kita kata pencemaran udara. Okay, pencemaran udara. Okay, dan dan hakisan. Yes. Okay, dan hakisan. Okay, kita mentionkan mana-mana kegiatan manusia kita boleh mentionkan. Okay, pencemaran udara dan hakisan. Okay, hakisan. Okay, kita kata pertanian. Okay, yang giat berlaku ya. Yang giat menyebabkan kita kata tahu bahawa tanah, struktur tanah, struktur tanah longgar, ya, longgar dan menyebabkan menyebabkan hakisan dan menyebabkan hakisan. Kita potong dan lah. Pertanian yang giat menyebabkan struktur tanah longgar dan hakisan dan hakisan tanah berlaku. Itu kita kata sebagai ayat yang huraian dia. Selain itu, kita macam biasa, ia boleh menyebabkan banjir. Ya, betul. Selain itu, kerja-kerja kerja-kerja pembalakan menyebabkan habitat habitat haiwan terancam. Hal ini boleh menyebabkan kepupusan kepupusan haiwan seperti harimau dan tenggiling, contoh. Tenggiling. Jadi kita boleh kata ada aktiviti kerja-kerja pembalakan menyebabkan habitat haiwan terancam. Hal ini boleh menyebabkan kepupusan haiwan seperti harimau dan tenggiling. Ya, tenggiling terancam. Tenggiling sebenarnya diancam, terancam sebab pemburuan terhadap pembalakan. Pembalakan ini menyebabkan mereka kehilangan habitat itu. Dan kemudian tenggiling itu juga diburu. Diburu. Untuk apa? Untuk kulit dia. Jadi itu yang bahayanya tu. Dan satu lagi kita boleh kata, akhir sekali. Macam ni. Akhir sekali kita kata pembukaan tanah untuk pertanian. Pertanian pula, pertempatan. Pertempatan. Ya, boleh menyebabkan menyebabkan pencemaran air. Pencemaran air dan apa lagi? Pencemaran air dan apa lagi nak buat? Pencemaran air dan udara. Ya, betul. Pencemaran air dan udara. Jadi hal ini kerana kerana tumbuh-tumbuhan tumbuhan ditebang untuk pertempatan dan hal ini dan boleh menyebabkan kekurangan kekurangan oksigen
Oksigen okey di muka bumi ya, menyebabkan kekurangan oksigen, kekurangan bekalan oksigen lah. Bekalan oksigen akibat kekurangan tumbuh-tumbuhan. Okey. Kerana tumbuhan ditebang untuk pertempatan yang boleh menyebabkan apalah ayat cikgu ni. Okey. Yang boleh menyebabkan kekurangan bekalan oksigen. Tak payah lagi akibat. Berpusing-pusing ayat ni. Alright. Okey. So begini. Silap lah pula. Pergi ke sini pula. Okey. Udara okey. Kenapa terlompat ke sini ni? Mana pergi tadi? Okey, ni tadi. Nampak tak? Okey. So, sebenarnya sama je teknik dia, iaitu okey, kamu boleh berikan okey 3 fakta dan 3 huraian untuk setiap soalan bergantung kepada peruntukan markah. Okey? Ini kita kata sebagai jawapan-jawapan yang cikgu ada ni, kita kena fikir sendiri ke? Tak, sebenarnya ianya geografi ni lebih kepada logik sebenarnya. Okey, kesan negatif kegiatan manusia ni sebenarnya logik sebenarnya. So kamu boleh berikan macam-macam jawapan sebenarnya yang relevan dan boleh memberi markah. Okey. Okey. So itu berkaitan dengan soalan esei seperti mana yang ada yang tanya tadi, macam mana jawab soalan esei cikgu? Okey. Cuma cikgu bimbanglah sebab bimbang pasal geografi tingkatan 3 ni, kamu punya peperiksaan akhir tahun akan masuk form 1 form 2 tak? Itu yang merisaukan. Tapi macam Abdul Rahman kata form 3 saja. Yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain macam mana? Akan masuk form 1, form 2, form 3 ke? Okey. So okey, ini contoh bagaimana untuk menjawab soalan esei. Kalau yang bahagian C lah. Kalau yang bahagian B ni sebenarnya senang sebenarnya. Bahagian C ni. Okey. Okey, contoh macam peta-peta ni kan. Okey, macam ni. Okey. Ni namakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas. Okey. Ni nak namakan apa ni? Ni hutan apa ni? Okey, soalan nombor 3. Hutan apa ni? Siapa boleh bagi tahu? Okey. Hutan. Hutan. Apa hutan pantai pula? Okey. Hutan pantai bukan. Okey, tengok betul-betul. Okey. Di sini ada pokok bakau. Okey, pokok bakau, pokok nipah. So ada aras air pasang kat sini bermakna menuju ke laut. Bermakna ini adalah hutan paya. Hutan paya. Hutan paya apa? Okey, so hutan paya air masin. Hutan paya air masin. So cikgu nak buat ayat terus macam tu. Terus macam tu. Okey, bahagian B memang kamu boleh terus berikan ayat. Berikan dia punya jawapan. Dan nyatakan jenis-jenis akar yang terdapat di sini. Jenis akar yang terdapat di sini akar apa? Siapa tahu? Siapa tahu tentang akar-akar yang ada di sini? Okey, akar di sini yang ada ialah kalau kita lihat di sini iaitu berkaitan okey. Yang ini ada yang ini ada akar ini akar jangkang. Dan satu lagi dia ada akar yang macam ni. Okey, yang tajam-tajam. Okey, akar apa? Man, salah tu Man. Salah tu. Okey, iaitu akar jangkang dan satu lagi akar apa? Siapa tahu? Akar apa? Cerita. Akar cerita ke? Kan akar berjuntai tengkorak kau akar berjuntai. Akar cerucuk salah Man. Kan? Sebenarnya dia akar ceracak. Okey, bukan cerucuk tapi akar ceracak.
Okey. So ada dua jenis akar. Okey, akar jangkang dan akar ceracak. So dia ada dua. Cerucuk tu lain. Cerucuk tu adalah kayu bakau yang digunakan untuk pembinaan yang dipanggil kayu cerucuk. Itu lain. Itu lain Yang ini akar ceracak. Okey. Dan soalan kebiasaan geografi dia akan tanya tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi macam ni kan. Okey, kalau kamu lihat soalan berkaitan dengan yang ini seperti ini, kalau kamu lihat terangkan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi jenis ini terhadap manusia. Maknanya kepentingan hutan paya air masin. So macam mana jawab hutan paya air masin ni kepentingan dia? Okey, tengok kepada peruntukan markah ada berapa. So peruntukan markah ada 4. So kamu plan dulu, iaitu kamu plan dua fakta, dua huraian. So 2 fakta plus dengan dua huraian macam tu. So macam mana nak buat 2 fakta 2 huraian? So kamu boleh tulis, cari dia punya fakta dulu. So hutan paya air masin untuk apa? Kita kata sebagai apa? Sebagai benteng apa? Benteng untuk bentang pula. Okey, benteng menghalang hakisan pantai. Okey. Menghalang benteng menghalang hakisan pantai. Itu satu. Okey, dan yang kedua, kita tahu iaitu membekalkan bahan mentah. Iaitu pokok bakau. Pokok bakau. Untuk apa? Untuk industri arang kayu. Arang kayu. So itu adalah 2. Cukuplah. Okey. Jadi macam mana nak buat ayat yang penuh, cikgu? Okey, ayat yang penuh adalah sebagai contoh begini. Okey, kita buat balik macam biasalah, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Semula jadi jenis ini adalah adalah sebagai benteng. Benteng menghalang hakisan pantai. So kamu ceritalah tentang akar jangkang. Akar jangkang yang terdapat pada pokok bakau. Bakau dan pokok api-api. Pokok api-api. Akan memegang, akan mencengkam mencengkam tanah dari dihakis oleh ombak. Dapat mengurangkan kelajuan ombak dan memecahkan ombak kamu boleh sebenarnya boleh membuat ayat kamu sendiri mengikut kefahaman kamu. Boleh Di sini 2. Kemudian satu lagi yang kamu boleh buat iaitu selain itu. Hutan ini penting. Ataupun kita kata selain itu tumbuh-tumbuhan ini tumbuh-tumbuhan ini penting bagi siapa pula lah yang jap. Baik. Penting bagi membekalkan. Kejap. Mana pula dia punya ayat ni? Bagi membekalkan bahan mentah untuk kegiatan ekonomi manusia. Contohnya pokok bakau. Sesuai untuk industri
okey, arang kayu. Okey, bagi penduduk buayat setempat. Okey, cukup 4 markah. So, kalau ada yang tanya, cikgu, geografi dengan sejarah ni dia punya cara pemarkahan dan juga cara menjawab sama? Ya, sama. Ya, sama. Okey, 4 fakta, maknanya 4 markah, 2 fakta, 2 huraian. Okey. Okey. Kenapa arang batu saja yang boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik? Kerana arang batu boleh menghasilkan pembakaran dengan suhu yang lebih tinggi. Iaitu boleh dengan arang batu boleh mencapai pembakaran dengan suhu 700 darjah Celsius hingga 1000 darjah Celsius. Kalau arang batu. Kalau arang kayu tak dapat. Arang kayu nak buat barbecue boleh lah. Kan, masak tepi rumah ke kan, bakar ayam tepi tepi belakang rumah ke, tu boleh lah arang kayu. Arang batu tak boleh. Okey, arang batu dia punya pembakaran boleh menghasilkan pembakaran dengan suhu yang tinggi. Sebab itu arang batu boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Itu perbezaan dia. Yeah. Okey. Baik. Ada soalan lain nak tanya? Ya. Kepada para pelajar yang ingin menjawab soalan, akan menjawab peperiksaan dalam minggu ni, ada apa-apa soalan nak tanya? Korang nak tak soalan-soalan ni? Korang nak tak set soalan ni? Kan? Nak Korang nak? Kalau korang nak, nanti cikgu share dekat grup WhatsApp. Okey, cikgu share. Okey, sebagai latihan kamu. Okey, sebagai latihan. So, cikgu akan bagi dengan skema jawapan sekali. Okey, cikgu akan berikan dengan skema jawapan sekali. Ya. Okey. So kita ada, cikgu ada 2 set. Cikgu rasa ada 2 set yang penting lah untuk kamu. Iaitu yang first kali set soalan yang pertama ini adalah set soalan untuk geografi fizikal. Kemudian set soalan satu lagi ini, yang ini adalah geografi. Ya, yang ini adalah geografi kawasan. Kalau tak silap cikgu. Okey. Ya, geografi kawasan. So ada 2. Iaitu tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi, hidupan liar, sumber-sumber jadi utama dan kerjasama ekonomi di dunia. So, yang ini pun sama, set dia berbeza. Yang tadi geografi fizikal, yang ini geografi kawasan. Semua dalam tingkatan 3. Nanti cikgu bagi sekali dengan skema markah lah. Skema jawapan semua kan. Supaya kamu boleh menjawab sendiri dan ada gambar-gambar tentang contoh-contoh kawasan-kawasan dengan hutan-hutan yang berbeza tu. Okey, hutan daun luruh, hutan macam ni kan. Hutan kita kata sebagai hutan konifer, kemudian hutan monsun tropika. Jawapan dia ada kan? Ya, jawapan dia ada. Cikgu bagi jawapan sekali lah. Okey. Cikgu bagi jawapan sekali dua-dua. Dua-dua set ni cikgu bagi dengan dua-dua set skema jawapan. So korang boleh praktis buat, okey, dan juga sebagai persediaan untuk peperiksaan. Okey. Okey, Belanda memang sumber tenaga utama yang dikaitkan dengan Belanda adalah sumber angin, betul. Belanda memang sumber angin. Okey, sumber angin. Kalau sumber tenaga utama yang gas asli ni adalah di mana? Gas asli adalah di Amerika Syarikat. Okey, USA, Amerika Syarikat. Yang ni, nombor 12 ni. Nombor 13 ni, okey, salah satu sumber tenaga alternatif, okey, giat memajukan sumber tenaga alternatif ini adalah Jepun. Ya, untuk kegunaan penduduknya ialah di Jepun. Yang ini sumber kita kata sebagai tenaga solar. Tenaga solar. Begitu juga ini tentang soalan-soalan kebat lah, kesan krisis sumber semula jadi kepada masyarakat. Okey, seperti pengangguran dan juga peningkatan kadar kebuluran. Okey, kesan krisis semula jadi. Okey, yang ini WTO. Okey, yang ini pertanian industri asas tani, produk halal dan perkhidmatan. Okey, ini pada 1994 ini adalah dikatakan sebagai segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan juga Thailand. Okey. Ni G ni. Okey, GTINT. Okey. Right.
growth triangle. Dan juga soalan 19, pilih pasangan yang benar mengikut hasil ekspor bagi negara-negara di bawah. Malaysia kayu balak, China gas asli, Jepun petroleum, Russia arang batu. Which one? Yang betul soalan nombor 19 ni. Yang mana yang betul? Siapa boleh bagi tahu? Okey. Okey, ya, betul. Iaitu Malaysia dengan Rusia yang betul Malaysia dengan kayu balak. Okey, dan juga satu lagi iaitu Malaysia dengan kayu balak dan juga Russia dengan arang batu. So yang itu betul. Okey. Dan apakah kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa kepada Malaysia? Okey, adakah untuk meluaskan pasaran barangan? Okey, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa kepada Malaysia. Meluaskan pasaran barangan atau menggunakan mata wang tunggal? Salah ni. Meningkatkan bidang ketenteraan? Lagi salah. Meningkatkan langkah keselamatan? Lagi salah. So jawapan dia memang A. Macam itulah. Dia banyak soalan-soalan macam ni lah. Okay. Logik-logik sikit kan. Jadi okay. Kita tengok sama ada cikgu tak buka lagi untuk pendaftaran kelas geografi tingkatan 3 sebab cikgu nak tengok berapa ramai yang akan exam habis pada bulan ini. Kalau bermakna habis bulan ini, so ada kemungkinan besar kamu tak ada lagi geografi pada bulan Januari. Okay, tak ada periksa lagi. So cikgu rasa why not kita stop je lah geografi tingkatan 3. Tapi bergantung kepada sekolah-sekolah kamu sama ada lagi tak peperiksaan atau tidak untuk geografi. Ingat Form 4 geografi hanyalah satu subjek elektif yang mana kamu tak wajib ambil. Ya, dia elektif saja. So nak tanya dulu siapa kat sini yang nak join